Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada sahabat Muhammad Adib, Hasna Wahab, Bakri, Muhammad Said, Bakri Muhammad Saidi, Naimah Muhammad, Naimah Umar, Jamila Ibrahim dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, pada kesempatan yang ada, kita lihat sesama ayat ke-46 daripada surah Nisa. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tuan-tuan merujuk pada jilid yang ketiga pada muka surat ke-113. Bagi mereka yang memiliki tafsir Munir yang terlibat dalam kempen pre-order yang kami sedang adakan sekarang, satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu rumah satu sekolah, satu surau satu tafsir. Kita mengharapkan tuan-tuan dengan sokongan ini untuk dapatkan tafsir Munir, dan kami bagi hadiah dalam bulan Maulid ini tuan-tuan untuk 100 yang terawal untuk dapat buku hadiah dari kami yang namanya Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Buku ni menghimpunkan bukan saja nama-nama anak, bahkan nama-nama para sahabat, nama-nama ulama, nama-nama fuqaha, nama-nama mufassirin, nama-nama yang selalu saya bawakan dalam kisah dalam tafsir yang saya sampaikan. Baik tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong rujuk pada jilid yang ketiga muka surat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, kami dengar tapi kami tidak mahu menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan engkau Muhammad SAW sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan mutabalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, semalam saya ada kisahkan tentang kejahatan, kebejatan perangai puak Yahudi, seperti yang telah kita bincangkan, bagaimana usaha mereka yang tidak pernah surut untuk memadam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada zaman Nabi kita SAW bertapak di Madinah, maka mereka telah pergi ke Mekah untuk mempengaruhi dan bekerjasama dengan puak musyrikin, padahal dalam masa yang sama mereka telah menandatangani satu piagam persetujuan MOU dengan Rasulullah SAW, yang mana mereka berjanji untuk mempertahankan Madinah. Tapi sepanjang Nabi SAW berada di Madinah, berbagai bentuk pengkhianatan telah mereka lakukan. Jadi Allah mengajar umat Islam supaya mempunyai kekuatan. Wa aidu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya umat Islam ini mengerti dan memahami kejahatan, kebejatan perangai orang-orang bukan Islam yang kadang-kadang menimbulkan fitnah, menimbulkan kejahatan. Padahal seperti yang telah kita bincangkan, betapa banyak kerakyaan yang diberikan oleh umat Islam kepada mereka. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sayang, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan lihatlah dekat Netflix cerita Togrol. Saya sure sangat tuan-tuan lihat, untuk tuan-tuan faham bagaimana perjuangan umat Islam yang terdahulu membina satu empire yang cukup besar, dan memang layaklah kepada bangsa Osmania, Atrak itu untuk dapat kepimpinan dunia kerana sifat mereka yang begitu cekal dan tabah dan kuat. Bagaimana mereka dapat mengelakkan perangkap demi perangkap yang telah pun dilakukan oleh puak Nasara dan juga Yahud dan Mongol, sehingga mereka berjaya membina satu kerajaan yang cukup kuat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tuan-tuan peluang, tuan-tuan lihatlah ya, musim PKP ni ajak anak-anak tengok, daripada tengok cerita-cerita entah apa-apa, cerita mengarut, cerita-cerita yang banyak fantasi, cerita-cerita yang banyak sangat syok sendiri, cerita-cerita tentang cinta, benda-benda hantu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian,
baiklah tengok benda yang bina minda. Dan sebelum tu, semasa saya terlupa dengan yang sama, tuan-tuan, malam ni saya nak buat sedikit soalan. Ada sahabat yang telah pun menghadiahkan Habatus Sauda ni, Birkah Habatus Sauda ni, dan sahabat ni juga minta supaya mendoakan ayahandanya. Beliau juga mewakafkan sebuah buku. Siapa yang dapat jawab soalan dikemukakan. Buku ni buku baru, balut lagi. Satu-satu nama-nama Nabi Muhammad SAW yang Zahdan Travel janjikan kalau tuan-tuan beli 3 botol Habatus Sauda untuk 3 bulan, kami bagi hadiah 1 botol lagi dan hadiah sebuah buku ni, nama-nama Nabi kita SAW ini. Baik, tuan-tuan ni mulia kat Allah sekalian. Dalam ayat ini membawa kepada kita tentang sifat golongan Yahudi seperti yang telah kita bincangkan semalam, sebab turunnya ayat apabila mereka datang bertemu dengan Abu Sufyan, Ka'bul Ashraf, untuk bertanya kepada Abu Sufyan, bila Abu Sufyan bertanya kepadanya, apakah pendapat kamu tentang agama kami banding dengan agama Muhammad? Maka Ka'bul Ashraf yang diketahui sebagai orang alim di kalangan Yahudi ini telah pun berkata kepada Abu Sufyan bila mendengar penjelasan tentang agama orang-orang Quraisy, agama sesat yang dibawa oleh yang telah kita bincangkan sebelum ni oleh seorang yang bernama Ka'ab bin Luhai yang telah pun menyesatkan umat Arab dengan menyembah berhala yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Jadi datanglah Ka'bul Ashraf ini untuk mengatakan kepada Abu Sufyan bahawasanya agama kau lebih baik pada agama Muhammad, padahal dia mengetahui agama Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Ia adalah kesinambungan daripada agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Musa AS, Nabi Isa. Tapi nampaknya Ka'bul Ashraf sanggup untuk mengatakan sebaliknya demi kepentingan dunia yang membawa beliau, mengheret beliau untuk mengatakan kebatilan itu. Tuan-tuan, kata Dr. Habaz Zuhairi dalam kitab beliau tajuk Tafsir Munir ini pada muka surat 115, setelah Allah menerangkan besarnya pahala orang yang mahu mematuhi hukum-hukum syarak dan juga menjelaskan ancaman bagi orang yang melanggar aturan hukum dengan metod targhib dan juga tarhib, maka pada ayat ini Allah menerangkan perilaku sebahagian daripada ahli kitab yang meninggalkan dan mengabaikan beberapa hukum hakam agama, mengubah kitab suci mereka, memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Maksud huraian perilaku ahlu kitab ini mengingatkan kaum beriman supaya melaksanakan perintah agama secara istiqamah. Ia merupakan satu kewajipan dan juga mengingatkan mereka bahawa orang meninggalkan aturan-aturan agama akan mendapat seksa yang pedih seperti seksa yang diperoleh oleh kaum Yahudi di akhirat, iaitu mereka sampai mengharap untuk dikembalikan ke dalam tanah dan akhirnya mereka dimasukkan ke neraka Jahannam. Dan tuan-tuan tentu tahu kisah seorang sahabat yang ketika Nabi tampil di Madinah buat kali pertama, Nabi kita SAW telah pun sampai di Quba, beberapa hari membina Masjid Quba yang disifatkan Allah sebagai masjid yang sangat istimewa itu. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kemudian Nabi pun sampailah di Saniyatul Wada', yang mana orang Madinah dikatakan dalam kisah-kisah tentang Maulid menyanyikan lagu Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Jadi seperti yang disebut dalam kitab-kitab sirah, bagaimana bila Nabi sampai di Madinah, datanglah sekalian orang menyambut baginda SAW dan merebut tali unta Nabi SAW, kerana nakkan tali unta itu berhenti di depan rumah mereka. Mereka dapat kemuliaan dapat menempatkan Nabi bersama dengan mereka. Nabi telah melakukan satu perkara yang penting, namanya al-mu'akha bainal ansar al-muhajirin. Nabi telah pun mempersaudarakan, menjadikan penduduk muhajirin ini sebagai saudara angkat kepada penduduk di Mekah yang namanya Ansar. Jadi mereka berebut-rebut tali kekang unta Nabi andai dengan harapan supaya Nabi dapat duduk di rumah mereka. Nabi telah bersabda kepada mereka, da'ha fa innaha ma'muratun, biarkan unta ini berjalan sendiri kerana ia mendapat ilham daripada Tuhannya. Akhirnya unta tersebut telah berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ini mendapat kemuliaan. Nabi telah menumpang di rumahnya. Tuan-tuan tahu berapa lama? Cuba jawab. Berapa lama agaknya Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Seminggu? 3 hari? Sebulan? Tak. 7 bulan Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. 7 bulan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Rumah Abu Ayyub ini dengan segala kezuhudan, kesederhanaannya 2 tingkat. Dan Abu Ayyub memujuk Nabi untuk duduk di bahagian atas rumah baginda, rumahnya. Tapi Nabi memilih untuk duduk di bawah kerana kata Nabi, sedang bagiku untuk pergi ke masjid, kata Nabi SAW. Akhirnya pada satu malam tempayan di bahagian atas rumah Abu Ayyub yang zuhud itu,
Janganlah kita bayar rumah Abu Ayub macam rumah kita mewah, tuan-tuannya. Tidak. Satu hari tempayan yang ada di atas rumah, di bahagian atas rumah itu pecah, airnya pun membasahi bahagian lantainya, lalu turun ke bawah, melilih ke bawah. Abu Ayub dan isterinya sepanjang malam tidak tidur, mengelap air itu, bimbang kalau terkena pada jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Abu Ayub memujuk Nabi wa Rasulullah duduk bahagian atas. Saya bimbang berlaku apa-apa, tak patut saya duduk dekat atas, Nabi duduk kat bawah. Akhirnya barulah Abu Ayub Al-Ansari setuju untuk Akhirnya barulah Nabi SAW setuju untuk duduk di bahagian atas rumah Abu Ayub. Dan setiap kali Nabi makan, Abu Ayub dan isinya akan merebut bekas makan Nabi untuk mencari keberkatan padanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, tuan-tuan ya. Jadi kembali kisah kepada Nabi kita sampai di rumah Abu Ayub itu, unta baginda duduk di situ. Unta punya cara duduk, tuan-tuan tahu kan? Turun lutut dia. Tuan-tuan pernah tengok cara unta turun? Nanti saya tunjuk dalam YouTube tuan-tuan. Maka Nabi kita SAW duduk di situ, datanglah para sahabat beramai-ramai, menyanyikan, menendangkan untuk Nabi kita lagu syair yang indah, memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada sekalian para sahabat satu wasiat yang penting. Apa wasiat Nabi, tuan-tuan? Dalam hadis mengatakan bahawa Nabi kita SAW telah pun bersabda kepada penduduk Madinah, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Allah, seindah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada para sahabat dengan berkata, wahai sekalian umat Islam, tebarkan salam dan bagi makan kepada orang. Yang ketiga, bangunlah malam untuk tahajud ketika manusia sedang tidur. Nanti kamu akan masuk ke dalam syurga Tuhan kamu dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Bagi salam, bagi makan, bangun malam untuk tahajud, nanti kamu akan dapat nikmat memasuki syurga Tuhan kamu dengan penuh kesejahteraan, keselamatan. Sebaik saja melihat wajah Nabi SAW, maka seorang daripada pemimpin Yahudi yang ada kat situ, tuan-tuan, namanya Husain bin Salam. Husain, bukan sin, sad, Husain. Husain bin Salam ini bila sampai saja mendengar kata-kata Nabi itu, dia terus berkata, araftu anna wajahu laisa biwajhi kazzabin. Aku melihat sahaja wajah Muhammad yang diceritakan oleh penduduk Madinah akan tampil itu, akan hadir itu. Aku lihat saja wajahnya. Aku tahu ini bukannya wajah seorang pendusta, bukan seorang pembohong. Ulasan para ulama ketika Husain bin Salam Yahudi ini, tuan-tuan, ketua orang Yahudi ini masuk Islam, kata Al-Imam As-Sindi sebagai contohnya berkata, memang wajah orang salih ini wajahnya mempamerkan kebaikan, keberkatan. Seperti contohnya Abu Ishaq Syirazi, seorang ulama tunggak dalam mazhab Syafi'i yang terkemuka itu, yang pengarang kitab Muhazab itu, kalau beliau hadir di satu-satu tempat, kata Imam Zahabi dan Syiar Alamin Nubala, ramai orang datang untuk melihat saja wajahnya, hilanglah keserabutan dan juga sebarang bentuk tekanan, stres dalam hidup melihat wajah orang saleh, tuan-tuan. Kata Imam Az-Zahabi. Kata Imam Malik, saya pernah cerita kepada tuan-tuan sebelum ini, kalau aku gusar, aku stres, aku akan mencari seorang tabi'i yang namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Maka Muhammad bin Al-Munkadir ini melihat saja wajahnya, kadang-kadang berminggu-minggu stres, dan juga hati aku yang tidak tenteram itu menjadi tenang. Jadi kata As-Sindi, Al-Alim As-Sindi, ulama yang hebat ni, berkata ahli hadis yang hebat ni, pandukan kepada kata-kata Husain bin Salam. Husain bin Salam ni siapa, tuan-tuan? Dia pemimpin puak Yahudi Bani Kainuqa, seorang yang terkemuka, dihormati. Kata Imam Nawawi, nasabnya berakhir kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Jadi nasab yang sangat mulia, tuan-tuan ya. Husain bin Salam ini nasabnya, dia seorang ulama, seorang rabai, seorang pemimpin agama Yahudi yang terkemuka. Sebelum datangnya Nabi, dia telah membaca sejarah tentang Nabi, memahami daripada Taurat, menanti-nanti dengan tak sabar-sabar kedatangan Nabi SAW. Dan setengah riwayat mengatakan ketika hadirnya Nabi ke Madinah, dia dalam kebun kurmanya, dia terus cakap pada makciknya bernama Khalidah itu, makcik datang sepupu ataupun saudara kepada Musa AS, makcik, mari kita datang raih ke dia, mari kita masuk Islam. Abdullah bin Salam memang confident datangnya Nabi kita itu membawa kebenaran. Ini kisah sebagai kontras, tuan-tuan, daripada apa yang berlaku kepada Ka'bul Ashraf yang saya ceritakan semalam. Jadi ini cerita penting untuk kita faham bahawa kita kena adil kepada kaum Yahudi ini. Ada kalangan mereka yang beriman, mereka ini layak dipanggil sebagai Bani Israel, manakala yang degil dan jahat, bejat, menyimpang itu dipanggil sebagai Yahudi. Kata tuan guru kami Syekh
Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam penceritaan yang dibawakan ini, dalam contohnya Syiar Alamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi, bila Nabi SAW sampai di rumah Abu Ayyub, untanya duduk di situ atas perintah daripada Allah. Ramailah orang mengunjungi, datang ke rumah Abu Ayyub nak melihat wajah Nabi yang mulia itu, mendengar kata-kata baginda yang sangat lunak dan lembut dan penuh dengan makna itu, tuan-tuan. Maka datang juga pemimpin Yahudi ini, namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam ini datang untuk melihat saja wajah Nabi, terus mengatakan, ini wajah bukan wajah temerang, bukan wajah tembelang, ini wajah memang wajah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maka Husain bin Salam ini bila melihat wajah Nabi, mendengar kata-kata Nabi, kata yang sangat hebat itu, kata yang penuh dengan pujukan itu, tuan-tuan, bimbingan, benda-benda yang memang benda yang boleh kita buat lah, tuan-tuan, benda-benda yang memang mudah untuk dilakukan. Afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Bagi salam, bagi makan. Bukan bagi makan ni makna kita kena buat kenduri besar panggil orang beribu-ribu orang, bukan. Kita masak pagi-pagi nak makan, bawalah pergi hafiz, tuan-tuan. Gitu. Kita masak lebih, hantarlah ke sekolah anak kita, so bagi pada kawan-kawan dia. Itu maksud bagi makan. Janganlah kita takalluf fikir benda yang nak kena buat, kena ada duit ribu-ribu. Kalau buat kenduri kahwin nak kena besar-besar, nak kena semua satu kampung dijemput, satu bandar dijemput, kawan-kawan semua. Memanglah bagus, tuan-tuan, tapi takut tak daya, tak cukup duit. Nanti kita berhutang, nanti bergolok bergadai, rosaklah, tuan-tuan. Bukan disuruh begitu. Nabi pesan kepada sahabat antara yang paling kaya, Abdul Rahman bin Auf, ketika berkahwin pun, awlim walau bisyatin, kahwin kalau tak mampu dijemput ramai orang, jemputlah, bagilah makan kambing, bagi makan mereka kambing seekor, sembelih seekor kambing, cukuplah. Yang kita nak buat besar-besar, lepas tu lepas daripada kahwin nanti susah nak buat apa, tuan-tuan. Alhamdulillah pada musim PKP ni orang nak kahwin pun tak jadi susah. Kalau tak nak kena merantau luar negara, pergi beli tiket kapal terbang, pergi ke negara jiran, nak kena beli barang mahal, nak bagi door gift, apalah kerja, tuan-tuan, membazir buat apa, tuan-tuan. Yang penting ialah lepas kahwin itu, bukannya masa nak kahwin nak menayang buat apa. Ampun maaf lah, bukan kata siapa ni, tuan-tuan, kita berubah. Jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW punya pesan ni, mendengar saja kata-kata Nabi yang hebat itu, pemimpin Yahudi yang bernama Husain bin Salam ini bertambah yakin bahawa yang berada di depannya adalah benar-benar pesuruh Allah, Rasulullah, yang punya risalah yang sama dengan Nabi Musa yang dibaca tentangnya dalam kitab Taurat oleh beliau. Jadi tuan-tuan dalam hati dan dikasihan, terus Allah SAW datang berjumpa dengan Nabi dan berkata, wahai Muhammad, kata-kata engkau benar, tapi sekarang aku tanya engkau, ini sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku tanya kepada engkau, wahai Muhammad, aku tanya kepada engkau satu perkara, aku tanya kepada engkau 3 soalan. Kalau engkau dapat jawab soalan-soalan ini, wahai Muhammad, memang confirmlah engkau ini seorang Rasulullah. Kerana jawapannya tidak akan diketahui melainkan oleh seorang Nabi sahaja. Hanya Nabi Allah sahaja boleh jawab soalan ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Maka beliau bertanya, apa soalan ni? Saya nak simpan kemudian lah, kita baca tafsir dulu, kemudian nanti saya cerita, tuan-tuan. Nak ke? Nak tahu lah tu. Jadi soalan Husain bin Salam kepada Nabi kita SAW, yang pertama sekali, wahai Muhammad, apakah dia api yang keluar di akhir zaman nanti? Ma asyatu sa'ah, apa dia tanda tiang kiamat? Api keluar, Muhammad, cerita kepada aku. Yang kedua, wahai Muhammad, aku tanya kepada engkau, apakah makanan yang mula-mula sekali dinikmati oleh ahli syurga tatkala mereka masuk syurga nanti? Boleh jawab, tuan? Saya pernah tanya soalan ini kepada tuan, kan? Yang ketiga, aku tanya kepadamu, wahai Muhammad, bagaimanakah seorang anak itu menyerupai ayahnya ataupun ibunya? Kemiripan wajah itu menyerupai ayah atau ibunya macam mana, wahai Muhammad? Maka Nabi SAW lantas terus diwahyukan oleh Allah, perutusan Jibril datang untuk memberitahu kepada Nabi kita jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Ma awalu asyati sa'ah fanarun tahsyuruhum min al-masyriq ila al-maghrib. Adapun tanda kiamat yang pertama, iaitulah api yang muncul di sebelah timur akan menghambat manusia semuanya menuju ke arah barat. Api yang keluar daripada daerah Iraq, tuan-tuan. Setengah ulama mengatakan itulah dia kesan peperangan yang berlaku di antara Sunni dan Syi'i yang tak pernah berkesudahan, sampai kita baca kadang-kadang kisah yang sangat perit
dan sangat mengguris hati bagaimana budak yang namanya Omar Abu Bakar ditangkap oleh Syiah yang tak bertanggungjawab, dimasukkan dalam oven, di-onkan oven itu, dipanggang hidup-hidup tuan-tuan di hospital. La ilaha illallah, kejam, binatang apa ini tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Inilah kejahatan yang berlaku. Jadi disebut Nabi kita SAW, tanda-tanda kiamat yang besar, akan ada api dari arah timur menghambat manusia untuk menuju ke arah barat. Yang kedua, apakah makanan yang boleh dimakan oleh ahli syurga bila mereka masuk syurga? Maka Nabi jawab, faziyadatu kabiril hut. Makanan yang mula-mula diberikan kepada orang yang masuk syurga, welcome meal ini, iaitulah hati ikan paus, diberi kepada mereka yang masuk syurga. Ini makanan mereka masuk syurga. Wallahu alam. Saya mencari macam-macam penjelasan, tapi saya tak dapat menjelaskan kepada tuan-tuan apa sebab perkara ini. Saya belum jumpa, barangkali ada penjelasannya, mungkin saya belum jumpa. Adapun yang ketiga, wa amal walad fa idza sabaqa ma'u rajuli ma'anil mar'ati naza'al walad. Kalau seseorang suami bersama dengan isterinya, maka apabila air suami itu mendahului air isterinya, maka anak itu akan mirip wajah suami, wajah ayahnya. Adapun kalau air isteri mendahului air suaminya, maka wajah anak itu akan mirip kepada wajah ibunya. Jawapan Nabi kita SAW, tuan-tuan, pada hari ini di sudut sains terbukti sedemikian. Maka Abdullah bin Salam terus masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku beriman tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku beriman bahawasanya Tuhan merupakan Rasulullah dan pesuruhnya. Maka Abdullah bin Salam pun mencium Rasulullah daripada kepala baginda hingga ke kaki baginda yang mulia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Lelaki ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam nasabnya, nasab itu berakhir kepada Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Maknanya Husain bin Salam ini, beliau punya nasab keturunan sampai kepada datuknya yang atas, sampai kepada Nabi Ya'qub, sampai kepada Nabi Ishaq, sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi bertemu dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Jadi Nabi telah menukar nama lelaki Yahudi pemimpin Bani Qainuqa ini daripada Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam. Nabi tukar namanya Husain bin Salam kepada Abdullah bin Salam. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh rujuk. Tuan-tuan ada buku ni, tuan-tuan boleh rujuk kenapa. Bacalah buku ni, saya bin Al-Mana, ya, yang kami terbitkan. Dan tuan-tuan yang mendapatkan pre-order tafsir ni, tuan-tuan akan dapat hadiah buku ni, tuan-tuan boleh baca. Kenapa begitu? Jadi Nabi kita prihatin pada nama-nama yang baik. Nabi suka pada nama-nama yang baik. Jadi Nabi akan beri nama-nama yang baik-baik. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Jadi sebelum terlupa, jangan lupa kita gunakanlah minyak habatus sauda ni tuan-tuan. Ya, pesan penaja sebelum terlupa. Ini adalah satu makanan Nabi kita SAW. Alhamdulillah kami proses untuk mudah digunakan. Maklumlah kalau dalam bentuk serbuk mungkin sukar untuk digunakan. Kami dah minyakkan dia seperti ini tuan-tuan. Tengok. Nampak dalam hadis mengatakan ia rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Jadi bagi tuan-tuan yang nak mendapatkan sadaq, tuan-tuan boleh hubungi di bawah. Tuan-tuan dapatkan 3 untuk 3 bulan, kami hadiahkan 1. Maknanya tuan beli 3 dapat 1. Yang keempat ni sebagai hadiah. Di samping itu tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku mengenali Nabi kita pada nama-namanya. 101 nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Buku ini karangan seorang tokoh, guru saya, nakib saya, Ustaz Ahmad Al-Fadil, yang juga pengarang buku bestseller namanya Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan beli dari Sabah Sarawak sekalipun kami boleh hantar, ke Singapura kami boleh hantar, dan nampaknya ada peminat kuliah tafsir datang daripada UK, kami hantar. Alhamdulillah, ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kembali kita kepada kisah golongan Yahudi yang ditegur oleh Allah. Dan ayat lalu saya cerita kepada tuan-tuan keperluan kita untuk menjadi orang yang teliti macam bangsa Yahudi ini. Kan itu Allah menggunakan dalam ayat yang kita fokuskan semalam, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Pada golongan Yahudi itu ada banyak perkara yang patut kamu ambil, kebaikan, kesungguhan, ketelitian. Jadilah bangsa yang teliti seperti mereka. Itu sebab mereka boleh membangunkan ekonomi yang hebat, yang kuat, walaupun bilangan mereka tidak ramai seperti yang kita huraikan semalam. Jadi bila Allah gunakan perkataan ru'yah ni bukan saja merujuk kepada ru'yah basariyah, tapi juga merujuk kepada ru'yah qalbiyah, maknawiyah, iaitu satu benda yang bersifat pemikiran.
Melihat di sini berarti berfikir, menghayati, menta'aqul. Jadi itu sebab dalam ayat yang ke-46 ini Allah menceritakan kepada kita golongan yang menukar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, menukarkannya. Kemudian mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu, mereka menyebut yuharifun al-kalima an mawadhi'i, menukar-nukar apa yang terdapat dalam kitab Taurat mereka. Wa yaquluna sami'na wa asaina, mereka kata kepada Nabi sallallahu, kami dengar tapi sebenarnya kami ingkar. Kami dengar, belakang Nabi mereka mengatakan kami ingkar. Wasma' ghairu musa'in wara'ina layam bi alsinatihim wa ta'nam fid din. Di depan Nabi bukan main sopan santun lagi, tapi mereka ni merupakan golongan talam dua muka. Kebanyakan orang yang disebutkan dalam Al-Quran ni tuan-tuan, orang-orang kafir ini sifat mereka memang seperti itu, talam dua muka. Maka janganlah kita ni masukkan kebudian sangat atau percaya sangat pada apa yang mereka lakukan. Mereka buat baik, menempati masa dan sebagainya kerana kebendaan. Sedangkan kita umat Islam diajar kita kerana ini merupakan sebahagian daripada ibadah. Cuma sikap orang Islam tidak melakukan perkara kebaikan dan menjadi contoh yang terbaik ini, itu satu perkara berkaitan dengan individu. Itu bukan berkaitan dengan agama kita tuan-tuan. Itu merupakan sikap sendiri yang tidak ada kaitan dengan agama. Memanglah kita menyesali dan menangisi melihat kalangan umat Islam yang suka mengambil kesempatan terhadap orang lain, yang mana perkara itu tak pernah diajar oleh Islam. Tapi kalau kita membaca kisah-kisah puak Yahudi, puak Nasara yang terdapat dalam Al-Quran, penuh dengan pengkhianatan. Terbukti dengan berbagai bentuk pengkhianatan dilakukan kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat dalam penjelasan dikemukakan oleh a'immat tafsir, contohnya dalam tafsir Wahab Az-Zuhaili, Dr. Wahab menjelaskan bahawa orang Yahudi tersebut berkata kepada Nabi kita, kami dengar perkataanmu tapi kami menentang perintahmu. Imam Mujahid berkata, mereka berkata kepada Nabi, kami mendengar perkataanmu tapi kami tidak mentaatimu. Nanti saya nak lanjutkan lagi kisah Abdullah bin Salam ni tuan-tuan ya, bagaimana Nabi telah menyifatkannya sebagai ahli syurga. Amalannya mudah saja. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, nanti saya akan lanjutkan cerita ni, sehingga Nabi telah menyifatkan bahawa beliau ni merupakan orang yang ke-10 dalam syurga, antara yang awalin masuk syurga. Dan beliau juga punya pesan kepada Sayyidina Uthman ketika Sayyidina Uthman dikepung dan nak dibunuh. Apakah pesan Abdullah bin Salam kepada Sayyidina Uthman? Nanti saya ceritakan tuan, sebelum tu saya masuk pada huraian ayat ini ya. Jadi dengan penuh rasa benci dan hasad mereka berkata kepada Nabi kita, wasma' ghaira musma'in. Maksudnya adalah dengarlah wahai Muhammad, tapi hati mereka berkata, semoga Allah menutup telingamu, atau semoga ajakanmu tidak didengar. Depan Nabi berkata demikian, tapi di belakang Nabi mereka merupakan puak yang pengkhianat. Mereka juga berkata ra'ina. Ra'ina ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada dua makna. Sama ada daripada perkataan raw'ana ataupun mura'ah. Mura'ah ni makna ra'ikan kami, kesian kami wahai Muhammad. Satu makna, tapi yang mereka kehendaki bukannya mura'ah. Yang mereka kehendaki kat sini maksudnya raw'ana, iaitu bodoh engkau wahai Muhammad. Ini kata-kata puak Yahudi sebenarnya kepada Nabi kita SAW. Pada masa mereka berada di Madinah, oleh kerana orang Arab begitu ramai, dominan, maka orang Yahudi bercakap Arab. Nama mereka pun nama-nama Arab. Kalau kita pergi ke Indonesia sebagai contohnya, bangsa-bangsa selain daripada bangsa Muslimin di Indonesia, mereka pun punya nama yang sama dengan orang Islam. Kadang begitu dominannya bangsa Indonesia. Tapi kalau kat negara kita, mereka bebas untuk pakai nama-nama berasal usul daripada keluarga mereka, sebagainya. Tapi kalau kita pergi di setengah-setengah negara yang mana begitu dominan culture mereka, mewajibkan untuk bercakap bahasa jati, bahasa datuk nenek moyang, bahasa native speak yang mereka gunakan. Tak boleh pindah-pindah tukar bahasa lain, bahasa hanya satu saja. Inilah kelembutan bangsa kita sehingga orang boleh buka sekolah, boleh masuk karya sendiri. Ya tuan-tuan, satu benda yang perlu kepada muhasabah. Jadi mereka juga berkata ra'ina, yang bererti isim fa'il daripada raw'ana, yang bererti bodoh engkau wahai Muhammad. Seperti orang Yahudi ini pernah berkata kepada Nabi dengan mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia buang nyelam kat situ. Kalau assalamualaikum berarti selamat sejahtera ke atasmu. Tapi kata assalamualaikum, sam maknanya mampus kamu. Ini kata Yahudi kepada Nabi kita SAW. Bila mendengar kata-kata itu diucapkan, Aisyah orang muda dengar dengan baik bahasa ini kan, terus Aisyah jawab wa'alaikumul la'na wal. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha begitu marah dengan ucapan yang mengandungi erti penghinaan kepada Nabi dan juga doa kecelakaan itu. Maka Aisyah menjawab, kata kamu celaka, kata kamu keburukan. Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, madailah menjawab wa'alaikum saja. Kalau orang kata pada kita assalamualaikum, kita tak berapa dengar assalamualaikum ke apa benda disebut ni, maka kita jawab wa'alaikum saja cukup. Kamu nak kenakan keburukan kepada aku, keburukan itu kembali pada kamu.
Jangan jawab Waalaikumsalam, jawab Waalaikum saja. Jadi ini yang diajar seperti dalam peristiwa berlaku pada Nabi kita. Puak Yahudi ini cukup suka menggunakan perkataan yang mengandungi makna berbagai, dan makna yang dikehendaki itu keburukan, walaupun boleh digunakan dalam aspek kebaikan, sisi kebaikan, tapi sebenarnya mengandungi makna keburukan, dan keburukan itu yang nak dikenakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak mahu mengatakan unzurna wa tamahal alaina, perhatikan kami, berlembut dengan kami. Mereka menyebut perkataan ra'ina yang bererti ra'ikan kami, sebenarnya bukan ra'ikan kami, tapi nak mengatakan bodoh kamu dengar apa yang kami cakap wahai Muhammad, kami membodohkan kau, kami mainkan kau sebenarnya wahai Muhammad, begitu maksudnya. Jadi ini merupakan perilaku dosa yang dilakukan oleh golongan Yahudi kepada Nabi kita SAW. Ketika mereka bincang dengan Nabi atau mereka jauh daripada Nabi, maka dalam hati mereka mengandungi rasa kebencian, perasaan hasad, perasaan dendam terhadap Islam. Jadi mereka menggunakan kata itu yang mempunyai dua arti, dengan maksud mencemooh, meremehkan, merendah-rendahkan Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melakukan mutabelid mulut mereka dengan kata yang dilihat mengandungi kebaikan, tetapi di sebaliknya merupakan kejelekan, kejahatan seperti yang telah digambarkan tadi. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, kata Imam Wahab Az-Zuhairi dan tafsirnya, contoh lain mutar belitkan kata-kata seperti mereka menggunakan kalimah Assalamualaikum yang berarti kematian ke atasmu, kecelakaan atasmu, yang dibuangnya huruf lam di situ, kedengaran seperti Assalamualaikum tapi sebenarnya Assalamualaikum. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasihan, kembali kita kepada aspek apa yang disebut oleh Allah SWT di sini. Ibnu Atiyah mengatakan kebiasaan mereka ini sampai sekarang masih ada, iaitu kami melihat, kata Ibn Atiyah. Ibn Atiyah ni seorang ulama di Spain, di Andalus lama tuan-tuan ya. Beliau berkata kami melihat di Spain, ni cerita 800 tahun lalu, kami melihat orang-orang Yahudi ini mendidik anak-anak mereka mengajar kalimah-kalimah yang membenci dan memusuhi dan menghina Islam. Tuan-tuan lihat dalam agama lain, apa yang diajar? Ajar untuk benci, untuk memusuhi, untuk memburukkan. Kalau ajak bincang dengan baik, tak mau. Contohnya Dr. Zaki Naik yang datang berbincang di sudut akademik, ilmiah, ditolak oleh puak-puak ini. Tapi kalau mereka mengatakan keburukan terhadap Islam, itu tak mengapa. Kadang-kadang dibuat satu tempel itu di tempat orang ramai, di tempat tanah yang haram. Tapi apa tujuannya tuan-tuan? Tujuannya untuk sengaja untuk menjadikan tempat di situ jam dan sebagainya. Ini kita cerita benda-benda seperti ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, untuk menunjukkan bagaimana apa pendidikan diajar dalam agama sebenarnya. Untuk benci orang lain ke? Untuk musuh orang lain ke? Untuk menghaniaya orang lain ke? Untuk mencuri barang orang lain ke? Tapi tuan-tuan, Islam sesuai dengan perkataannya Assalamualaikum. Islam itu berarti tunduk, patuh, tawaduk, tidak mengkhianati orang lain, mengambil kira perjanjian-perjanjian yang ada. Ini adalah seperti yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibn Atiyah, kami duduk di Spain, di Andalus ini, kami melihat golongan Yahudi ini mengajar anak-anak mereka sedari kecil untuk benci Islam dan mengatakan keburukan, sedangkan mereka duduk di bawah naungan Islam. Dan kebaikan-kebaikan yang kami amalkan di sini, adil terhadap mereka, menaungi mereka, menziarahi mereka, beri peluang kawan mereka, tapi semua itu tidak dihargai. Kemudian Allah menerangkan kalimah-kalimah yang mulia yang seharusnya diucapkan. Allah menegaskan, kalau mereka mahu mengatakan kami mahu mendengar dan taat, dengarlah pada apa yang kami katakan. Tunggulah, jangan cepat-cepat supaya kami dapat faham apa yang kamu katakan. Maknanya bersopan santunlah dengan Nabi SAW. Kita lihat pendekatan Allah untuk memanggil Nabi-Nya dalam Quran pun, Allah tidak pernah panggil nama Nabi dengan Ya Muhammad. Allah panggil sama ada Ya Ayuhar Rasul, Ya Ayuhan Nabi. Tapi golongan Yahudi, golongan ini memanggil Nabi kita dengan penuh penghinaan, mengejek Nabi SAW dan sebagainya. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, golongan Yahudi ini tidak panggil Nabi dengan nama Ya Ayuhar Rasul, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Dia tak panggil, dia panggil Muhammad. Ini nampak macam tak menghormati, sedangkan Nabi punya portfolio tinggi, pemimpin di Madinah. Maka mereka panggil dengan nama Ya Abul Qasim, Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Satu cara orang Arab menghormati sesiapa yang mereka panggil, mereka nisbahkan kepada nama anak. Kalau orang itu punya anak nama Adnan, dia panggil Abu Adnan. Orang tu punya anak nama Hafsah, dia panggil Abu Hafsah. Gitulah cara. Kemudian yang dilakukan, mereka tidak panggil Ya Rasulullah kerana mereka tidak beriman Nabi kita sebagai Rasulullah. Kalau mereka panggil Muhammad, itu penghinaan. Maka mereka panggil Abul Qasim, wahai bapa Qasim, bapa Qasim. Jadi Allah menerangkan balasan mereka yang terima, iaitu mereka akan dijauhkan daripada rahmat Allah dan tidak diberi petunjuk kepada jalan kebaikan.
Allah menegaskan bahawa dia melaknat mereka dan menghina mereka kerana kekufuran mereka. Kekufuran menyebabkan seorang itu tidak dapat berfikir dengan bersopan santun ketika berkata. Mereka hanya mempunyai keimanan yang sangat tipis dan jauh daripada kebenaran. Keimanan tidak dapat masuk hati mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Tuan-tuan, inilah kelebihan kita sebagai umat Islam. Kita diajar bab adab, bab akhlak. Diajar kita untuk menghormati orang lebih tua. Diajar kita untuk bercakap dengan penuh kesopanan. Diajar kita untuk menghormati kejerianan. Menghormati itu semua sebagai satu ibadah di sisi Allah. Tapi selain daripada kita, mereka melakukan kebaikan kerana ada matlamat kebendaan ataupun hanyalah kerana dignity yang mereka rasakan yang tidak berakar umbikan kepada akhirat. Inilah beza kita dengan mereka, tuan-tuan. Jadi ayat-ayat yang kita bincang ini maksud untuk mencela kaum Yahudi di Madinah dan orang yang bergabung dengan mereka. Orang yang memiliki perilaku seperti mereka dan mengikuti cara hidup mereka, mereka semua dicela kerana perilaku mereka yang sangat buruk dan hina dan melakukan berbagai kemungkaran. Mereka membeli, iaitu memilih kesesatan, menjual petunjuk. Mereka juga menginginkan umat Islam mengikut kesesatan mereka dan meninggalkan jalan yang benar. Mereka mendeklarasikan pemusuhan terhadap Islam dan umat Islam. Oleh sebab itu, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai kawan. Mereka adalah musuh kalian. Mereka telah pun mengubah firman-firman Allah, memindahkannya dari tempat yang asal dan membawa takwilan-takwilan yang melencong daripada kehendak Allah SWT. Mereka juga mencampur adukkan di antara firman Allah dengan tulisan mereka. Dan Taurat yang ada diturunkan kepada Nabi Musa telah pun berisi kalimah-kalimah yang merendahkan kemuliaan Nabi, bahkan menghina Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT itu. Mereka menceritakan tentang Nabi Allah ini tidak punya kemaluan, menceritakan tentang Nabi Allah ini berkahwin, merampas isteri kepada jeneral tenteranya yang terbesar, seperti berlaku pada Nabi Daud. Diceritakan mereka, menceritakan bahawa Nabi Lut ini berkahwin dengan anak perempuannya, berzinah dengan anak perempuannya. Cerita-cerita dongeng yang cukup banyak, tuan-tuan, dipenuhkan dalam kitab Taurat itu. Ketika mereka berkata kepada Nabi, mereka menunjukkan sifat bongkak, merendahkan pribadi Nabi kita. Mereka mengatakan, kami dengar ucapanmu, namun kami tidak mahu menerimanya. Kami dengar saja, tapi kami tak pakai. Kurang ajar, ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Imam Hasan Basri yang juga Mujahid berkata, yang dimaksudkan dengan kalimah itu adalah, wahai Muhammad, apa yang kamu katakan tidak akan didengar dan tidak akan dipatuhi. Tak payahlah engkau bercakap dengan kami, wahai Muhammad. Kami tak nak diperbodohkan macam orang Arab yang lain, wahai Muhammad. Itu maksud mereka. Jadi Allah menjelaskan, la yambi al-sinatihim, menunjukkan bahawa mereka malingkan mulutnya daripada kebenaran. Mereka mengikut mulut mereka dengan kata-kata yang keluar itu menampakkan suara hati yang sangat hitam dan kebencian kepada Islam. Lalu mereka telah pun mengatakan, kalau dia memang seorang Nabi, tentulah dia tahu kami mencemuhnya. Yahudi ni membuat cerita-cerita dongeng dan juga jahat terhadap Nabi kita di belakang, di tempat-tempat duduk mereka, di kedai-kedai kopi mereka, bersama-sama kaum keluarga mereka. Mereka menyangkakan bahawa itu tidak didedahkan oleh Allah. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai membuktikan kejahatan dan juga penyimpangan mereka. Muslim-muslim rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi puak Yahudi ini, untuk tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisah keislaman Abdullah bin Salam yang Nabi tukar namanya daripada Husain bin Salam yang saya ceritakan tadi, bahawa Nabi telah diberitahu oleh Husain bin Salam, wahai Rasulullah, sungguhnya kaum Yahudi ini merupakan kaum buht. Mereka ni merupakan kaum yang pendusta, kaum yang jahat, kaum ahli fitnah. Kalau Nabi nak tengok, Nabi jemputlah mereka datang, bertemu dengan Nabi dan tanya kepada mereka tentang diri saya. Maka Nabi panggil orang Yahudi semua dan menyuruh Abdullah bin Salam yang masuk Islam ini duduk bersembunyi. Nabi bertanya kepada sekalian orang Yahudi, wahai kaum Yahudi sekalian, masuklah kamu ke dalam Islam. Aku ni Rasulullah, kesinambungan daripada risalah diutuskan kepada Nabi kamu. Nabi Musa juga merupakan saudara aku. Kaum Yahudi mengatakan, tidak wahai Muhammad, kami tidak akan beriman padamu. Nabi bertanya, apa pandangan kamu tentang Husain bin Salam? Mereka berkata, dia khairuna wa ibnu khairina, sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ini merupakan seorang terbaik di kalangan kami, bapaknya pun terbaik, ketua kami, bapaknya pun ketua kami. Nabi bertanya kepada mereka, apa pandangan kamu kalau Husain bin Salam masuk Islam? Mereka jawab, mustahil wahai Muhammad. Hasyalillah, tak mungkin wahai Muhammad. Tak mungkin Husain bin Salam masuk Islam. Nabi pun lantas panggil Abdullah bin Salam keluar, wahai Abdullah bin Salam, keluar kamu. Terkejut mereka melihat Abdullah bin Salam ada di situ bersembunyi, dan dia pun tampil dan berkata kepada mereka, wahai sekalian, ya ma'syarul Yahud, wahai sekalian orang Yahudi, marilah masuk Islam. Islam ini kebenaran. Ini Nabi ini meneruskan risalah Nabi Musa sebelumnya. Lalu sebulat suara Yahudi yang tadi memuji Abdullah bin Salam tanpa pengetahuannya, yang tadi menceritakan kebaikan Abdullah bin Salam, sebulat suara mereka terus menukar haluan kata mereka dengan berkata, wallahi huwa syaruna wa ibnu syarina.
Sayyuna wa ibnu sayyina, demi Allah dia merupakan orang paling jahat dengan kami. Bapaknya pun terkena jahat. Bapak dia dah mati pun kena kutuk juga tuan-tuan. Dia orang paling buruk dengan kami dan bapaknya pun kami tahu buruk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekelip mata engkau berubah. Ya. Inilah yang Abdullah bin Salam kata kepada Nabi kita, lihat Yahudi merupakan kaum buhut, orang penipu, orang yang tidak akan ikut kebenaran. Hatinya sudah gelap, hatinya sudah terkatup, tertutup daripada menerima kebenaran. Tuan-tuan, satu hari anak-anak para sahabat duduk, lalu mereka mendengar pesan daripada ayah mereka bahawasanya, hendak tak kamu semua melihat lelaki daripada ahli syurga yang Nabi pernah cerita kepada kami? Lalu mereka pun berkata, ya, ceritalah wahai pakcik. Mereka berkata, lelaki dimasukkanlah Abdullah bin Salam. Maka seorang daripada anak yang mendengar pakciknya bercerita ni tuan-tuan, ikut Abdullah bin Salam ni pergi balik ke rumahnya. Jauh rumahnya dari Madinah tuan-tuan ya. Ketika dia sembahyang Masjid Nabawi, dia pun keluar, anak muda ni ikut. Sampai di rumahnya, Abdullah bin Salam pun perasaan, berkata kepadanya, nak, engkau ikut pakcik kenapa nak? Jawapan budak lelaki ni, sahabat ini, anak sahabat ini, wahai pakcik Abdullah bin Salam, saya dengar pakcik ni ahli syurga. Cuba pakcik cerita pada kami, apakah kelebihan pakcik? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang Yahudi cukup marah dengan Abdullah bin Salam ini. Ada beberapa orang yang masuk Islam yang cukup dimarahi oleh golongan Yahudi. Kata Al-Imam Al-Wahidi dan Asbabun Nuzul, antara yang masuk Islam yang sangat dibenci, yang sangat dimusuhi dan dikutuk habis-habisan oleh puak Yahudi, tuan, nombor satu sekali Abdullah bin Salam. Nombor dua, Sa'labah bin As'ad. Nombor tiga, Usaid bin Si'nah. Yang keempat, Asad bin Ubaid. Ini merupakan pemimpin-pemimpin Yahudi yang masuk Islam, tuan-tuan. Jadi kita cerita tentang Yahudi ni, kita adil terhadap Yahudi. Yang baik kita terima, tuan-tuan. Sampai ke hari ni masih ramai lagi kan Yahudi yang menyadari masuk Islam, ada. Tak menafikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yang baik ini kita tetap kata baik, kita adil. Bila masuknya mereka ke dalam Islam, maka orang Yahudi pun berkata, "Law kanu min akhyarina lama taraku dina abaihim wa qala lahum laqad khuntum hina istabdaltum bidinikum dinan ghairahu." Jadi kata Yahudi kepada empat orang jago tunggak yang masuk Islam ini, mereka berkata, kalaulah kamu tahu kebaikan yang ada pada Yahudi, kamu akan kekal padanya. Kalau kamu orang yang paling baik di kalangan kami, kamu tidak akan meninggalkan agama datuk nenek moyang kamu. Dan mereka pun berkata kepada empat orang yang masuk Islam ini, laqad khuntum hina stabdaltum bidinikum dinan ghairahu. Kamu merupakan orang yang khianat. Kamu khianat pada pengetahuan agama yang kamu ada untuk kamu ikut Islam, padahal kamu tahu Islam itu sesat. Ini kata puak Yahudi kepada Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya yang masuk Islam. Baik tuan, saya nak berhenti kat sini dulu. InsyaAllah besok saya cerita lagi apakah rahsia yang menyebabkan Nabi menyifatkan Abdullah bin Salam ini masuk syurga tak kala beliau masih hidup lagi. Apakah ceritanya? Ya, saya pernah cerita, nanti saya nak cerita lagi tuan-tuan. Cerita ni sangat penting untuk kita faham. Begitu mulianya orang yang dapat hidayah. Kerana itu Nabi menyatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Alangkah untungnya orang yang masuk Islam, kebaikan-kebaikannya dikira Allah, keburukan-keburukannya digugurkan, dan kemudian dikurniakan rasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan Allah beri kepadanya sifat qanaah. Inilah sifat yang ada pada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu arda. Jadi ini merupakan seorang keturunan Nabi Allah, merupakan cucu kepada Nabi-Nabi Allah. Siapa Nabi-Nabi Allah tuan? Ya, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Inilah dia Abdullah bin Salam. Apa rahsia cerita yang dibawa dalam Al-Quran tentangnya? Cerita yang menarik yang saya telah gambarkan sedikit tadi. Anak sahabat ni pergi ke rumahnya untuk mendengar cerita itu langsung dari mulutnya. Besok saya nak cerita benda ni. Dan tuan-tuan yang dikasihan, sahabat saya mengharapkan hadiah ni diberikan kepada tuan-tuan, iaitu Habatus Sauda. Dan seorang lagi menjawab soalan dengan baik, nak dibagi hadiah buku ni. Sahabat saya ni minta supaya tuan-tuan doakan ayahandanya. Jadi apa-apa yang saya sampaikan pada malam ni, esok saya tanya, saya bagi hadiah ni esok, insya-Allah. Kami akan hantar, Zazan Travel akan hantar kepada tuan-tuan yang beruntung. Jadi apa-apa yang telah disampaikan malam ni, malam esok saya akan tanya. Dua orang yang terbaik akan dapat hadiah ni pada malam esok, insya-Allah. Jadi setakat ni saja dulu. Kita akhiri dengan doa. Dan ada kalangan sahabat-sahabat yang begitu cinta kepada majlis ilmu ni bertanya, kenapa Ustaz dah lama tak baca doa? Sebenarnya saya nak selang-selikan di antara doa dengan tasbih kafarah. Sebab kita dah belajar tasbih kafarah kan. Tasbih kafarah ni bila kita baca di hujung satu majlis, maka Allah mengampunkan semua dosa-dosa yang berlaku dalam majlis tersebut, walaupun ia sebanyak buih di lautan.
Maka siapa yang belum hafal tasbih kafarah, tolonglah hafal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan para ulama di kalangan sahabat menambah pula di samping tasbih kafarah, mereka baca surah Al-Asr bagi mengingatkan mereka tentang punctuality, kepentingan time management, dan mohon supaya setiap orang menghormati waktu. Itu sebab kalangan sahabat, kata Syekh Imam Muhammad Ali As-Sabuni yang tafsir Safatul Tafasir, para sahabat menambah satu lagi dalam bacaan di hujung majlis, iaitu surah Al-Asr, kerana ia berpesan-pesan untuk mengingatkan manusia yang lupa, kalangan yang lupa. Baik, untuk tidak menghampakan, di hujung ni kita sama-sama menadah tangan berdoa kepada Allah di samping tasbih kafarah yang telah kita amalkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, datuk nenek moyang kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, zuriat kami, sekalian umat Islam yang hidup atau telah meninggal dunia, khususnya yang memiliki hak atas kami, yang begitu banyak kebaikan mereka kepada kami. Kami tak sempat membalas kebaikan-kebaikan mereka itu kepada kami, wahai Tuhan. Kurniakan kepada kami untuk mereka keampunan di sisimu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, selalu membaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina subul salam. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada penyakit-penyakit bahaya yang berlaku pada hari ini, ya wahai Tuhan. Allahumma tahassanna bi zil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Isrif 'anil aza, isrif 'anil aza, isrif 'anil aza, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la 'azaban illa zawajtah wa la 'aqiman illa anjabtah ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan, apalah kiranya jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlismu pada malam ini yang memiliki aib yang kau tutupkan baginya, yang sakit yang kau sembuhkan untuknya, yang akan musafir yang kau selamat pergi dan baliknya, yang memiliki aib yang kau tutupkan baginya. Jangan ada seorang pun yang jahil melainkan kau beri ilmu padanya. Jangan ada seorang pun yang berhutang melainkan kau bantu dia untuk keluar dari hutang-hutang yang cara yang terbaik buatnya, wahai Tuhan. Jangan ada seorang pun dari kami yang belum berkahwin melainkan kurniakan untuknya sama ada suami yang salih ataupun isteri yang salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki anak melainkan kurniakan untuknya zuriat yang salih yang salihah yang akan menjadi anak-anak yang salih yang salihah, mendoakan untuknya selepas kewafatannya, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa, mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengamalkan sunnah Nabi pada pemakanan Habatus Sauda. Tuan-tuan dapatkan 3 daripada kami hadiahkan 1 untuk tuan-tuan bagi kepada ayah ibu kita yang sakit lutut, sakit anggota, sakit apa-apa sakit, insya-Allah akan dalam hadis mengatakan ia rawatan bagi semua penyakit melainkan kematian. Dan setiap pembelian tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku nama-nama Nabi. Nama Nabi ada banyak ya, 101 nama-nama Nabi. Ini ada stiker melekat kat plastik. 101 nama Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam Al-Quran. Ya, berdasarkan kepada ayat puji Nabi, macam contohnya Nur. Allah muji Nabi dengan nama Nur. Allah pinjamkan untuk Nabi nama-nama daripada sifat-sifatnya seperti Raufur Rahim. Maka huraiannya ada dalam buku ni. Kami hadiahkan bersama dengan pembelian tuan-tuan Habatus Sauda ya. Habatus Sauda, tuan-tuan dapat hadiah ni. Jadi boleh order di bahagian bawah ni, boleh WhatsApp, nanti kami hantar ke rumah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi yang esok insya-Allah. Kenang daku dalam doamu. Terima kasih. Terima kasih pada semua yang hadir. Siti Marwani, Jana Yusof, Nazira Hamdan, Muhammad Rozi Malik,
Wan, Fiza Ismail. Ada nama-nama yang saya keliru ni saya tak sebut lah tuan-tuan ya. Fatimah Syamsuddin, ampun maaf saya takut silap sebut nanti. Syahril Usali ni, Osman, Rosna Kasah, Liza Sazli, Dana Afzan, Fauzia Zainal, Suhaibah ke Thuaibah, dua-dua baik Suhaibah baik, Thuaibah pun baik, nama yang baik. Nur Syafarina, Aizuddin, terima kasih. Nur Cahaya, Fauzia Kak Ji, Lu'la Nur, Lu'la. Wan Khairun Nisa, Ridwan Desa, Muhammad Azlan, Hamidi Hussein, Bunga Berguguran, Syarifah Zakaria, Nur Hanisa, Pudin Samsudin, Muaz Helmi. Baik, terima kasih semua tuan-tuan. Jojo Razali, jumpa lagi esok dengan izin Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.